أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Alhamdulillah kita masih lagi berjalan di atas muka bumi Allah bersama dengan nikmat daripada nikmat Allah, dengan rezeki daripada rezeki Allah yang pasti sampai satu saat dan ketika tak kalah habis dah seluruh daripada rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita atas dunia ni, timur, barat, utara, selatan. Maka sampai saat dan ketika tu Allah Subhanahu wa taala akan balikkan kita ke negeri akhirat yang setiap daripada manusia kena lalu. Setiap daripada manusia harus berjalan di atas mahsyar. Setiap daripada manusia harus disempurnakan amal dia di negeri akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang Allah jauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, Allah masukkan dia dalam syurga, faqad faz, maka Allah kata mereka ni orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia melainkan kesenangan yang kamu rasa kata Allah semua ni tipu ya. Dan sebab tu nak berjaya seperti mana yang Allah sebut dalam ayat tadi, tak ada cara lain melainkan dengan mengikuti jejak langkah orang yang dah berjaya. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung bacaan dan kitab terjemahan daripada Sawarun min Hayatus Sahabah daripada Dr. Abdul Rahman Bashar Raf'at yang diterjemah oleh guru kita yang mulia Ustaz Azri Hashim Al-Bindani. Dan tak silap saya lama dah ni lepas PKP, rasanya tu dia sebab last bulan 1, bulan 2 tak ada, dan bulan 2 kita jumpa kat Madinah Ustaz Zaidi, bulan 2 tak ada, bulan 3 PKP. Jadi bulan 1 kisah ke-10. So hari ni kita masuk kisah ke-11, kisah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Ubaidah atau nama betul dia ialah Sayyidina Amir bin Abdullah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan susuk tubuh lelaki sahabat yang akan kita baca malam ni. Awalun di kalangan sahabat, antara orang yang terawal masuk Islam. Sifat sahabat ni bila mereka duduk dengan Nabi SAW, kalau Nabi SAW nak memberi sesuatu amanah gelaran, mereka antara orang yang akan berlumba-lumba dan berharap gelaran tu dapat pada mereka. Macam kita ada pelakon, dia ada apa, Emmy Award, apa nama tu, anugerah popular, anugerah bintang, dijemput semua datang berdebar-debar, harap dia lah dapat jadi calon pun okey dah, dia dapat anugerah. Begitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW beritahu likulli ummah amin wa aminu hadhil ummah, setiap umat kata Nabi ada pemegang amanah dia, dan pemegang amanah pada umat ni, maka para sahabat semua berharap mereka dapat gelaran aminul ummah. Tapi Nabi SAW
Tak kala tu nampak siapa dia? Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata likulli ummah amin, setiap umat ada pemegang amanah dia, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ialah pemegang amanah umat ni. Dia merupakan seorang yang berwajah kaca, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Setiap mata senang memandangnya, tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya, serta mententeramkan hati. Ulama beritahu siapa saja yang hati dia ada hubungan dengan Allah, amalan kehidupannya, Allah kurniakan hadiah basirah kepada dia. Mata hati dia celik. Orang ni kita duduk dengan dia pun kita rasa tenang dah, walaupun kita ada banyak masalah dalam kehidupan dunia kita. Dia juga seorang yang lemah lembut dalam pergaulan, tawaduk dan pemalu. Akan tetapi jika mengerjakan dan menekuni sesuatu, dia menyelesaikannya seolah-olah bagaikan singa yang sedang menerkam. Dia bagaikan mata pedang yang berkilau tajam. Dia adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Amir bin Abdullah ibnu Jarrah Al-Fihri Al-Khuraishi, atau lebih dikenali dengan nama Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata tentangnya, 3 orang Quraisy yang bermuka cerah, berakhlak mulia, pemalu. 3 orang Quraisy bermuka cerah, berakhlak mulia, pemalu. Yang pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka ni kalau mereka berbicara denganmu, mereka tidak akan pernah membohongimu. Jika mereka bercakap-cakap, kamu bercakap-cakap dengan mereka, tidak pernah membohongimu. Mereka ialah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. 3 orang ni hampir sama sifat dia, lemah lembut, pemalu. Kalau bercakap mereka tak pernah tipu. Ramai hari ni kita orang bercakap kadang-kadang benda tu tak macam tu pun, tapi kita bercakap dia punya hyperbola dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi mancing ikan tu, tahu tu aku dapat strike ikan talang tu 8 kilo. Dia punya sembang, tengok aduh 2,5 kilo je pun. Dia punya sembang, dan gajah pun terbang. Ini sayalah kita zaman ni selalu suka nak tambah rasa bagi sedap. Tapi orang dulu, para sahabat, mereka kalau bercakap, apa yang mereka dengar itu yang mereka sampaikan. Sebab tu kalau hadis lalu kot kita, dan habis semua bakat jadi dhaif belaka. Sebab apa? Kita punya sembang kadang-kadang Masya Allah kencang dia, taufan pun kalah. Abu Ubaidah Al-Jarrah termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Dia memeluk Islam sehari selepas Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Dia memeluk Islam kerana Abu Bakar Siddiq. Dia bersama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un dan Al-Arqam ibni Abi Arqam pergi menemui Nabi SAW dan menyatakan keislaman mereka di hadapan baginda SAW. Mereka merupakan tonggak utama penyebaran syiar Islam. Abu Bakar Siddiq hari ni masuk Islam, esok tashkil bawa 3 orang masuk Islam. Kita hari ni dengar kuliah, balik sampai depan rumah, hak kuliah tadi tinggal depan pintu, masuk tengok cerita Spiderman. Habis tinggal semua ilmu, semua yang iman meningkat juga masuk dia. Sepatutnya kita bagi kesan pada rumah. Rumah terbentuk dengan suasana iman kerana kita telah membentuk suasana iman kat masjid. Tapi berapa ramai orang yang balik rumah dan dia tinggalkan sifat sahabat, dia tinggalkan hukum fiqh, dia tinggalkan segala ilmu di depan pagar rumah, masuk rumah macam biasa dengan suasana rumah. Tuan-tuan kalau pergi dekat Mas'a, keluar daripada tempat sa'i itu, daripada pintu Safa, kan kita masuk Safa Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah, mula Safa, ending Marwah. Tuan-tuan kalau kita ending nak pergi tahlul, kalau pusing kot Jabal Abi Qubais belakang tu, eskalator paling hujung, kalau tuan-tuan perasan eskalator paling hujung sekali ada tulisan kecil dekat atas dia, Babul Arqam, pintu Arqam. Ulama sirah mengatakan bahawa itulah rumahnya
yang Nabi mula-mula buat majlis ta'lim di kota Mekah ketika mana belum ada pengisytiharan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Di mana? Di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Sekarang eskalator nak naik rooftop. Lebih kurang kata ulama, location dia kat situ. Abu Ubaidah turut merasakan pahitnya penderitaan, kesempitan, bahaya serta kepedihan kaum muslimin di Mekah sejak awal hingga akhir. Namun dia tabah terhadap pelbagai cubaan serta sangat yakin kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam setiap tindakannya. Begitupun cubaan yang menimpa Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Badar melebihi penderitaan yang diperhitungkan setiap orang. Abu Ubaidah berangkat menuju Badar bersama tentera lainnya, bagaikan seorang yang tidak pernah berasa takut. Dia digeruni oleh kaum musyrikin. Dia berjalan seperti seorang yang tidak takut mati. Dia diawasi oleh askar Quraisy. Mereka berusaha mengelak daripadanya setiap kali bertemu dengannya. Akan tetapi ada seorang lelaki antara mereka yang berani bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah selalu menjauhinya dan menghindari untuk bertemu dengannya. Lelaki itu bernafsu sekali untuk menyerangnya, sedangkan Abu Ubaidah selalu menghindar. Tiba-tiba lelaki itu menyekat langkah Abu Ubaidah Al-Jarrah, berdiri di hadapannya. Kerana tidak senang melihat sikap seperti itu, Abu Ubaidah menebas kepalanya dengan pedang sehingga lelaki itu tersungkur rebah di hadapannya. Lelaki yang tersungkur rebah itu ialah Abdullah ibnu Jarrah, bapa dia sendiri. Kita agak-agak kalau ada dalam keadaan macam tu, macam mana perasaan? Dia cuba dah untuk mengelak daripada ayah dia. Siapa tak sayang ayah yang daripada kecil besarkan kita, yang susahkan diri dia untuk membahagiakan kita. Begini Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah menginginkan keislaman pada ayahnya. Begitu kuat penentangan ayah dia kepada Islam. Ketika di peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pedang Abu Ubaidah telah menebas kepala ayah dia sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapanya sendiri, melainkan hanya membunuh kemusyrikan yang ada pada diri bapanya itu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran menjelaskan tentang kejadian Abu Ubaidah dengan bapanya itu. Allah Ta'ala berfirman daripada surah Al-Mujadalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak, atau saudara mara, ataupun ahli keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongannya yang datang daripadanya. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Mereka semua ni akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa ta'ala redha dengan mereka, dan mereka pun berasa puas hati dan redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Mereka itulah penyokong Allah.
Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, kata Allah, bahawa sesungguhnya penyokong Allah itulah golongan yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan satu pengisytiharan kepada seluruh ahli Badar yang keluar, yang pedang mereka menetak atau bertembung dengan pedang-pedang ahli keluarga mereka. Badar tak ramai tuan-tuan, 313 lawan 1000 saja. Kalau nak dibandingkan jumlah Mu'tah 3000 orang Islam lawan dengan 200,000 tentera Rom, Uhud 700 tentera Islam lawan dengan 3,000 tentera musyrikin, Ahzab peperangan Khandaq 3,000 Islam lawan dengan 10,000 tentera gabungan Ahzab. Nak dibandingkan dengan jumlah tuan-tuan tentera Badar, sikit je Islam, tentera musyrikin sikit je, 1,000 lebih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada seluruh ahli Badar dosa-dosa mereka diampunkan. Yaghfirallahu lakum taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa mereka diampun sebelum selepas. Ahli Badar lepas daripada peperangan Badar, setiap dosa mereka buat selepas daripada itu Allah ampunkan. Bukan makna maksum, tapi makna Allah akan jaga mereka pada dosa-dosa mereka. Maka ialah orang yang isytiharkan oleh Allah istiqamah, kerana mereka sanggup untuk membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Mereka sanggup melagakan pedang-pedang mereka dengan ahli keluarga mereka. Hari ini ramai orang jaga hati ahli keluarga yang sanggup pecahkan agama dalam rumah tangga. Nak jaga isteri, sanggup biarkan hukum hakam agama terombang-ambing dalam rumah tangga. Nak jaga hati anak, biarkan urusan rumah tangga dengan hukum agama. Aduh, kalau tegur dia pakai tudung lagi, merajuk lari pada rumah, Grab datang lah. Zaman sekarang dahsyat tuan-tuan. Zaman sekarang ni buat tegur sikit, Grab datang dari bawah. Tegur, Grab datang. Tegur, Grab datang. Grab, Food Panda tu biasa. Hak ni Grab ambil orang buat pergi. Anak kita pun aduh jam zaman sekarang. Tapi orang yang mengatakan Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad ni jalan, tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja. Biar anak aku, keluarga aku mati untuk pertahankan agama, tapi bukan agama mati di dalam diri mereka. Sebab tu para sahabat macam ni kekuatan mereka. Muhammad bin Ja'far cerita pada satu hari datang tetamu daripada kaum Ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Abul Qasim. Siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kunyah Nabi Abul Qasim. Utuskanlah kepada kami seorang sahabatmu yang engkau redha bagi kami untuk memutuskan sesuatu perkara antara kami, tentang harta yang kami perselisihkan tentang antara kami, kerana kami percaya kepada kalian kaum muslimin. Rasulullah SAW berkata, datanglah kepadaku petang hari, aku akan utus bersama kalian orang yang paling dipercayai. Sahabat dengar ni, sahabat tengok ni, sahabat mereka mengharapkan mereka ialah orang tu. Umar Al-Khattab kata, aku segera berangkat salat zuhur. Sungguh aku sangat berharap orang disebut oleh Nabi itu aku. Ketika kami selesai salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menoleh ke belakang kepada aku, hingga baginda melihat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu baginda pun memanggilnya dan berkata, pergilah bersama mereka, putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan dengan kebenaran. Abu Ubaidah bukan saja seorang yang dipercayai, tapi juga memiliki kekuatan untuk memegang amanah. Kekuatan yang disebutkan ialah telah terbukti dalam pelbagai urusan. Satu hari Rasulullah SAW mengutuskan beberapa orang sahabat menemui kafilah Quraisy. Baginda melantik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka. Rasulullah SAW membekalkan mereka dengan sekantung kurma yang tidak pernah didapatkan seseorang pun. Abu Ubaidah membahagikan kurma itu, satu biji kurma pada setiap tenteranya pada setiap hari. Mereka menghisapnya seperti seorang bayi menghisap susu ibu. Kemudian mereka minum air dan makanan itu cukup sampai malam harinya. Nak beritahu bahawa Abu Ubaidah nak kata cerdiknya memutuskan satu urusan. Kurma sikit pun cukup untuk tentera tadi selesai pergi balik perang. Dalam perang Uhud, gigi Nabi SAW patah, dahi Nabi SAW terluka, dua lingkaran baju besi Nabi SAW melekat pada bahagian pipinya. Dua batang besi daripada baju Nabi pecah masuk ke pipi ni, mematahkan rahang Nabi SAW. Gigi Nabi SAW patah.
Lalu Abu Bakar Siddiq menemui baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan dari bahagian atas pipi baginda. Abu Bakar datang, baringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas riba. Macam biasa Abu Bakar buat. Riba Abu Bakar ni riba yang paling berkat. Ketika Nabi nak hijrah ke kota Madinah, dalam Jabal Thur pun Nabi baring atas riba Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar disengat binatang dalam Jabal Thur, tahan dia menahan kesakitan, mengalir air mata atas pipi Nabi SAW. Nabi bangun tengok Abu Bakar Siddiq menangis, disangkakan tangisan itu kerana kesedihan. Lantas Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah dengan kita. Jangan sedih, Allah dengan kita. Allah rakam perkataan dalam surah At-Taubah. Ini keadaan baginda Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW ada apa-apa, mesti yang paling hampir rapat yang akan selalu dengan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa Uhud, tak kala top baju besi Nabi, 2 batang besi terceracak masuk dalam pipi Nabi. Ketika ni datang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, tinggalkanlah, biarlah aku yang melakukannya. Dalam arti kata yang lain, Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, dahlah, bagilah peluang pula kat kami, wahai Abu Bakar. Asyik kamu yang khidmat Nabi, asyik kamu yang di depan melebihi kami dalam berkhidmat pada Nabi. Kerana permintaan itu, Abu Bakar Siddiq pun meninggalkannya. Abu Ubaidah khawatir apabila dia melepaskannya dengan tangannya, maka itu akan menyakiti Nabi SAW. Dia takut kalau dia cabut besi itu dengan tangan, nanti Nabi sakit. Maka dia telah gigit besi yang pertama dengan gigi geraham. Di saat dia tarik melepaskan, gigi geraham dia pun cabut. Tuan-tuan boleh bayang tak? Budak-budak gigi longgar, macam-macam kita kata kat dia, ni sekali kita nak ikat dengan benang, boh kat pintu, pom, tutup, pap, cabut gigi. Budak tu sampai sudah takut. Dan kita boleh buat gempak macam tu kat anak kita. Sahabat maka cari jalan supaya Nabi SAW tak sakit walaupun mereka sakit. Di saat Abu Ubaidah Al-Jarrah tarik besi yang pertama dengan geraham dia daripada pipi Nabi, dikala tu tertanggal gigi dia. Kalau kita lah dah tertanggal gigi, agak macam mana? Next, siapa pula nak buat ni? Aku tak boleh dah ni. Oh, cabut dah ni. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah bukan begitu. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain. Dia berjaya melepaskan besi tadi, tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut juga gigi. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah sebaik-baik orang yang kedua geraham yang tercabut. Dalam bahasa yang mudah, Abu Bakar Siddiq kata, tak ada pernah aku lihat siapa-siapa pun yang lebih handsome dalam dunia ni yang tak ada gigi lebih daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kerana gigi-giginya telah hilang kerana untuk merawat Nabi SAW. Abu Ubaidah selalu ikut perang dalam setiap peperangan yang disertai oleh Nabi SAW sejak memeluk Islam sehingga Nabi wafat. Pada hari Saqifah, iaitu hari perlantikan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, bukalah tanganmu, aku akan membai'ahmu sebagai khalifah, kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, likulli ummah amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat ada orang yang paling dipercayai, dan Abu Ubaidah ialah orang yang paling dipercayai daripada umat ni. Abu Ubaidah berkata, tidak, aku tak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk mengimami kita salat, lalu dia mengimami kita sehingga dia wafat. Siapa dia? Dialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Asar tu Nabi tak dapat keluar untuk solat Jumaat, imamkan sahabat. Para sahabat tunggu. Bilal bin Rabah tengok Nabi SAW tak keluar. Ketika tu dia nampak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, ya Umar, imamkan kami solat. Sayyidina Umar sangkakan itu perintah daripada Nabi SAW, maka dia telah imamkan para sahabat untuk salat. Sedangkan dalam rumah Nabi, Sayyidina Habibuna Muhammadin SAW telah bagi tahu pada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar Siddiq untuk imamkan salat. Abu Bakar kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, suruhlah Umar, badan dia kuat. Ayah aku Abu Bakar, badan dia kurus, setiap kali dia baca Quran dia akan menangis. Nabi kata, la wallah, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Tak, suruh Abu Bakar juga imamkan sahabat. Makna dia, Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah orang yang paling aula di kalangan umat ni
untuk menjadi ketua pada umat ni selepas wafat Nabi SAW. Ini satu penanda aras sebagai pelantikan khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah lepas wafatnya Nabi. Tuan-tuan, hampir masuk maghrib baru Sayyidina Umar dapat tahu, wahai Bilal, kenapa suruh aku jadi imam? Aku sangka kamu suruh tadi sebab Nabi suruh. Kalau tidak aku takkan berani untuk jadi imam. Mana Abu Bakar Siddiq, suruh dia maju ke depan jadi imam. Dan hari itu Abu Bakar Siddiq telah menjadi imam kepada para sahabat sehinggalah wafatnya Nabi SAW, dan sehinggalah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, Abu Bakar ialah penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Dia penolong yang mulia dalam kebenaran. Dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah selalu mentaati mereka, tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali. Urusan apakah yang tidak dipersetujui oleh Abu Ubaidah terhadap keputusan khalifah kaum muslimin? Perkara ini terjadi ketika Abu Ubaidah berada di daerah Syam untuk memimpin angkatan tentera yang memperoleh kemenangan demi kemenangan, hingga Allah Ta'ala mengizinkannya mampu menakluki seluruh daerah Syam, bahkan sampai ke sungai Yufrat di sebelah timur dan Asia Kecil di sebelah selatan. Ketika itu di daerah Syam tersebar wabak penyakit taun yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab memutuskan utusan untuk membawa sepucuk surat menemui Abu Ubaidah. Berikut ialah isi surat tersebut. Sesungguhnya aku sangat memerlukan engkau. Jika surat ini sampai kepada tanganmu pada malam hari, aku mohon agar engkau datang menemuiku sebelum subuh pada pagi hari. Jika surat ini tiba pada tengah hari, berangkatlah menemuiku sebelum petang hari. Dan surat ni daripada Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika tu Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam, dan ketika tu Syam diserang wabak taun. Ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah menerima surat Al-Faruq, dia berkata, aku memahami keperluan Amirul Mukminin terhadap diriku. Dia inginkan agar aku selamat daripada penyakit itu. Lalu dia telah balas surat Al-Faruq, wahai Amirul Mukminin, aku memahami keperluanmu terhadap diriku. Aku adalah sebahagian daripada tentera kaum muslimin. Aku tidak ingin lari daripada apa yang menimpa mereka. Jika surat ini sampai ke tanganmu, batalkanlah hasratmu itu, izinkanlah aku tetap tinggal di sini. Ini orang yang faham. Dah tahu dekat Jitra Sri Siva Gangga kena duk tui pi juga, betul balik betul pening kepala, habis satu pucung. Bila dengar satu wabak di satu tempat, jangan pergi tempat tu, terus kat tempat kita. Bila kita tahu di tempat kita ada wabak, jangan kita keluar pada tempat kita sehingga menjadi asbab pada tempat lain pun kena. Ini yang diajarkan oleh Nabi, dan ini yang diikuti oleh para sahabat, sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah sanggup untuk ingkar arahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana mereka ialah orang yang cukup faham dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar baca surat tu, dia terus menangis, bercucuran air mata dia. Orang yang ada di sekitarnya tanya, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia? Sayyidina Umar jawab, tidak, tapi kematian tu makin dekat dengan dia. Kebimbangan Umar Al-Faruq akhirnya terbukti. Tak lama lepas itu Abu Ubaidah Al-Jarrah pun meninggal dunia kerana taun. Sebelum itu dia telah berwasiat kepada para jurid dan tentera dia, aku berwasiat kepada kalian, jika kalian ditimpa penyakit itu, sentiasalah dalam kebenaran, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah ibadah haji dan umrah, nasihatlah para pemimpin kalian, janganlah kalian menipu mereka, janganlah dunia melalaikan kalian. Sesungguhnya jika seseorang dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, kematian pasti juga akan datang menemuinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian kepada setiap Bani Adam, mereka semua akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ni wasiat untuk kita tengah coronavirus ni. Ini amalan yang kita kena buat, ini amalan yang kita kena siapkan. Kemudian dia menoleh kepada Muaz bin Jabal dan berkata, ya Muaz, salatlah bersama orang ramai. Tidak lama setelah itu, rohnya yang suci telah berpisah daripada jasadnya. Lalu Muaz berdiri dan berkata, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang bersedih. Demi Allah, aku tidak melihat seorang lelaki yang lapang dadanya, jauh daripada keburukan dan dengki, sangat cinta kepada akhirat, suka menasihati orang, maka kasihilah dia dan Allah akan merahmati kalian. Sebelum berlakunya taun,
Umar telah datang ke Syam, ziarah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila sampai di Syam, Abu Ubaidah Al-Jarrah ajak Sayyidina Umar masuk dalam rumah. Sampai dalam rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, gubernur Syam. Agak-agaklah zaman sekarang lah, kalau gubernur rumah macam mana. Mereka bukan tak boleh mewah, mereka bukan tak boleh senang lenang, mereka bukan tak boleh untuk ambil dunia, tapi hati mereka tawar dengan dunia. Hati mereka tak ada rasa apa pun dengan dunia. Ada orang yang dia naik kereta Velfire, dia rasa, ui sedap lah kereta ni, ui selesa. Ada orang dia naik kereta Velfire, kereta kancil, sama sama Ada orang macam tu. Kita tak boleh salah. Ini keadaan hati. Apabila akhirat dipenuhi dalam jiwa, ketika tu dunia bukan apa-apa masalah untuk dia. Walaupun beban yang berat dipikulkan di atas belakang dia, tapi yang dirasakan cuma ringan kerana akhirat ni lebih besar, yang dia tak tahu dia dapat lepas ataupun tidak. Tuan-tuan, ketika tu Sayyidina Umar masuklah rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, sekeliling rumah Abu Ubaidah kosong, tak ada apa-apa perabot. Yang ada cuma busur panah, pedang dan anak panah yang bersandar dekat dinding, yang tunggu bila-bila saja perintah untuk keluar berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita macam tu? Yang barang untuk berjuang jalan Allah dah ada siap kat tepi ni, tinggal datang panggilan jihad, tarik sapu keluar. Dan barang untuk mancing banyak, set pancing standby, and set tenis, set badminton, set golf standby. Asal ada panggilan kawan, sap tarik. Dan tapi hari ni kelengkapan untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, tasbih, sugi, ini kelengkapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada, kita kena ikhtiar sampai ada. Kalau tak ada benda-benda ni, kita kena ikhtiar sampai ada dengan kita. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, seluruh para sahabat telah berubah dengan dunia, tapi kamu tak berubah langsung. Seluruh sahabat telah berubah bersama dengan dunia, tapi kamu tak berubah langsung. Kamu masih sama. Dialah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Perwakilan Rom datang dekat dia. Ketika mana bertemu dengan tentera Islam, tanya, Abu Ubaidah Al-Jarrah mana ketua kamu? Mereka telah tunjuk Abu Ubaidah Al-Jarrah duduk bawah satu pokok, sembang dengan sahabat sambil pegang anak panah, duk main anak panah. Kata perwakilan Rom tadi, itu ketua kamu, itu ketua kamu. Ketua kami duduk dalam singgah sana yang empuk, tilam katil yang begitu hebat. Ketua kamu duduk bawah pokok, bersembang macam ni. Maka dia telah bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka dia telah beritahu, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, sungguh apa yang kami lihat, kamu tidak seperti mana ketua-ketua kami. Rom, maharaja kami, kaisar kami, panglima kami, gubernur kami tidur di atas tilam yang empuk, di dalam rumah singgahsana yang begitu hebat, tapi kamu duduk macam ni. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, demi Allah, aku nak beritahu kamu satu perkara yang benar. Dalam poket aku sekarang ni, kata Abu Ubaidah, tak ada satu dirham untuk aku makan hari ni. Kalau aku nak makan hari ni, aku akan pergi bertemu dengan sahabatku Mu'adh untuk makan dengan dia. Yang aku paling takut ialah seluruh para sahabat ke depan menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala dan aku tertinggal ke belakang kerana berat dengan dunia. Hari ini macam mana kita semua? Sungguh dunia telah berat dengan kita. Anak-anak kita hanyut dengan dunia. Anak-anak kita disibukkan dengan dunia. Kita sendiri kadang-kadang terlalai daripada akhirat. Tali pegangan kita dengan agama rapuh sungguh, sampaikan bila tinggal solat berjemaah pun tak ada siapa rasa apa. Sehingga kan tertinggal bacaan Al-Quran sehari daripada kehidupan, rasa biasa yang tak baca Al-Quran. Sehingga kan tak berzikir. Kalau orang berzikir kata, Masya Allah, hebat, jaga zikir, Astaghfirullah. Padahal sahabat-sahabat Nabi, orang-orang akhirat, ialah orang yang jaga hubungan hati dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan untuk kita. Saya sendiri yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah kita tutup dengan doa, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Di kalangan kita, kita tak tahu siapa yang paling makbul. Ada anak yang saleh, ada suami yang saleh, ada isteri yang salehah. Mungkin di kalangan kita kerana satu tangan yang makbul yang diangkat, seluruh pada doa-doa kita Allah terima pada malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami, wahai Allah, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun kami sedar, kami tahu badan kami, diri kami berlumuran dengan dosa, wahai Allah, tapi kami tahu kami sedang mengetuk pintu rahmat keampunan pada Tuhan yang sedang mengampunkan dosa. Wahai Allah, ampunkan dosa kami dan umat ni, wahai Allah. Kesiangan kami dan umat ni, wahai Allah. Hidayah untuk semua orang bukan Islam, untuk datang pada Islam, wahai Allah. Wahai Allah, angkatlah wabak virus corona daripada kami, wahai Allah, sehingga kami dapat menyempurnakan lagi sunnah-sunnah Nabi seperti mana yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kami, wahai Allah. Jangan jadikan wabak penyakit ini jadi asbab kami terbentengnya daripada hubungan dengan Kau makin dekat, wahai Allah, sehingga sunnah-sunnah makin dihilangkan daripada kami, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, wahai Allah. Kami cuma hamba yang Engkau, wahai Allah, yang lemah, yang mana umat Nabi yang terakhir pada umat-umat yang akhir, wahai Allah. Tolonglah terima kami, gunakan kami untuk agama sampai kami mati, wahai Allah. Kami takut kalau Kau tak gunakan kami, kamilah orang yang paling tak berguna dalam dunia ni, wahai Allah. Walaupun seluruh manusia puji kami, gelar kami dengan pelbagai gelaran yang baik, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima kami, tolonglah sempurnakan amalan kami dengan kebaikan, dan pilihlah kami bersama Nabi di syurga yang paling tinggi, Firdausul A'la, di akhirat nanti. Walaupun kami tak layak, wahai Allah, tapi itulah cita-cita kami. Allahumma rzuqna hajatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabb Muhammad unsurna umat Muhammad. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada mak ayah kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada anak isteri kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada di kalangan kami diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.